kita nak merendah samudera, nak masuk ke laut. Laut ni kan Laut Sabah subhanallah cantik sangat. Cuba bayangkan sekejap, kita duduk tepi pantai ni, kita nak masuk, nak merendah lautan ni dengan persiapan hanya sampan biasa, ataupun kita nak siapkan bahtera canggih, bahtera serba hebat. Mana yang lebih bertahan untuk merendah sampai kepada matlamat yang kita tujukan? Sampan ke bahtera? Dan tentu logik akal kita boleh fikir, thoughts kita secara rasionalnya boleh fikir bahtera yang dipersiapkan itu lebih mampu bertahan untuk melalui gelombang, ribut petir, badai, ikan jerung, ular, berbisa, macam-macam yang ada kat dalam lautan itu. Sebab itulah kita nak masuk ke alam rumah tangga, tapi kita tak persiapkan diri kita, agama kita, akhlak kita, skill-skill kita. Kita kata sebab dah jatuh cinta, takut terlibat dengan zina, kita pun nak kahwin je. Kita kahwin sebab apa? Sebab terhampir kepada jalan-jalan zina. Lepas tu stres nak kahwin. Kemudiannya kita kahwin dalam keadaan persiapannya hanya sampan. Sedangkan komitmen tuntutan yang ada dalam samudera rumah tangga itu hebat sangat dugaannya. Maka fikir-fikirkanlah, kita nak pilih sebab yang sementara, sebab yang rapuh, dan kita nak benda itu kekal. Ini adalah irrational thoughts. Psychologically tak boleh terima sebab yang sebegini. Sebab itulah kita kalau boleh nak jelas, aku umpan si dia ni dengan wang ke? Kalau biasanya lelaki umpan perempuan dengan wang, bersedialah untuk dapat wanita yang kaki pisau syukur. Kalau wanita umpan lelaki dengan kecantikan wajah dia, maka bersedialah dapat lelaki gantal yang nanti ada skandal sana, sibuk nak kahwin lagi padahal tak ada keperluan apa-apa pun, dan sebagainya. Bersedialah. Sebab tu kita kena jelas, kita jangan terlibat dengan azab psikologi yang ada kat dalam rumah tangga nanti. Sebab apa? Sebab sebelum kahwin tu pun kita tak persiapkan diri kita. Apa yang dimaksudkan dengan azab psikologi? Okey, antara punca utama perceraian yang dilaporkan oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dia kata 3/4 daripada punca perceraian yang berlaku di Malaysia adalah berpunca daripada orang ketiga. Dan daripada 3/4 itu, 80% daripadanya ialah hubungan antara suami dengan rakan sekerjanya, menyebabkan berlakunya perceraian rumah tangga. Kita jangan terkejut nanti kalau kita dah kahwin, tiba-tiba suami kita asyik SMS dengan perempuan lain, dengan rakan sekerja dia ke, ataupun siapa-siapa ke perempuan lain kan. Sebab sebelum kita kahwin dengan dia dulu pun kita asyik SMS dengan dia. Jadi tak heranlah nanti dah kahwin dengan kita, dia pun dah asyik SMS dengan perempuan lain. Itu juga lelaki. Jangan heran nanti dah kahwin dengan perempuan yang selalu kita ajak dating, ajak jumpa mana-mana tu. Lepas dah kahwin nanti, isteri kita tu asyik jumpa dengan Pak Wan ni, jumpa dengan lelaki tu. Sebab apa? Sebab sebelum kahwin pun dah dibina atas dasar maksiat. Tak ada jaminan lepas kahwin nanti dia boleh benci pada maksiat-maksiat itu. Inilah yang Ustazah katakan sebagai azab psikologi. Bila dah kahwin, penuh curiga, penuh rasa tak percaya, penuh rasa was-was pada setia pasangan kita. Dan inilah antara punca-punca besar berlakunya perceraian rumah tangga. Dan antara punca lain lagi adalah kerana masalah komunikasi. Berkata seorang penulis Indonesia yang saya kagumi, Pak Cah, ataupun nama dia Cahyadin Karyawan, banyak mengarang buku-buku tentang rumah tangga. Dia kata tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan selagi mana adanya musyawarah, bincang, berterus terang, saling menjelaskan antara pasangan, banyak membantu untuk membina kerukunan. Dan antara tips yang Ana boleh kongsikan bagaimana kita nak bina syurga cinta. Menarik perkataan syurga cinta yang pertama sekali Ustazah pernah dengar daripada buku Sari Abdul. Bila baca tu terkagum seorang teruja, Masya Allah, rasa kedih sangat nak sebaris dengan dia pada hari ini. Sebab pengetahuan dia subhanallah cukup luas, cukup jernih fikrahnya. Dan siapa yang belum baca buku tu,
Ustazah cadangkan cepat-cepat cari buku Syurga Cinta karangan Ustaz Sari Abdul. Okey, yang pertama sekali, kita nak bina syurga cinta, kita kena jelaskan sudut pandang kita tentang perkahwinan, tentang masalah-masalah yang ada dalam keluarga, tentang pasangan kita. Sebab sudut pandang ini sangat-sangat penting untuk menentukan apa tindakan kita lepas tu. Ustazah buktikan ya. Kalau Ustazah sebut laut, Ustaz Ishraq, apa yang Ustaz terbayang bila anda sebut laut? Luas. Madrata, apa yang madrata terbayang? Biru. Ustaz Sarip pula? Masin ada air. Masya Allah, subhanallah. Tengok ya, pandangan berbeza-beza. Ada orang, bila kita sebut laut, yang dia pandang, dia nampak buih-buih yang sia-sia, sampah-sampah yang tak ada guna. Jadi orang macam ni seronok tak seronok dengan laut? Ada orang bila sebut laut, dia nampak mabuk laut. Dia seronok tak dengan laut? Tak seronok. Ada orang bila sebut laut, dia nampak ikan-ikan di bawahnya. Dia rasa ikan-ikan ini boleh menjadi sumber pendapatan untuk dia nafkahkan isteri dan anak-anaknya. Dia seronok tak dengan laut? Seronok. Ada orang, dia tengok laut, dia nampak emas hitam, petroleum kat bawah dia tu, yang mana kalau dia boleh manfaatkan, dia boleh cari gali petroleum ni, dia boleh jadi kaya raya, jutawan yang hebat. Begitu juga cara pandang kita dalam rumah tangga yang kita bina tu. Kalau ada sesuatu masalah, kita pandang masalah ni satu yang menyakitkan ke, tak best ke? Kalau kita pandang begitu, maka masalah itu akan jadi sangat-sangat meracuni kita, menyakitkan diri kita. Tapi kalau kita pandang masalah itu sebagai satu peluang untuk kita tambahkan pahala, untuk kita asahkan lagi kemahiran kita menyelesaikan, kemahiran kita berfikir kreatif dan kritis, maka masalah itu akan jadi rahmat dan nikmat dalam hidup kita. Contohnya anak-anak buat masalah kan, anak-anak kecil ni. Contoh anak-anak semalam pun tak tidur, semalaman duk ayun, duk buai kan, tak tidur. Kalau kita pandang tu sebagai satu yang akan esok mengaruhi kita punya masa nak berceramah jadi lembik ke apa ke, kita pandang macam tu, itulah yang akan berlaku pada tindakan kita. Tapi kalau kita pandang, Masya Allah, inilah pengorbanan yang akan memberikan pahala yang lebih besar lagi esok dan seterusnya insya-Allah. Dan kita pandang anak tu sebagai para ulama muktabar yang sedang membesar, biar keren haji macam mana pun anak didik dia dengan tangan aku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, kita akan rasa apa juga kerana anak ini, inilah cinta aku, inilah kebahagiaanku, inilah satu benda yang aku nak buat sungguh-sungguh, nak hadapi dengan penuh kelembutan, penuh kesabaran. InsyaAllah itulah yang akan membentuk syurga cinta. Ada masa lagi ke? Kena panjang? Boleh lagi. Okey. Yang kedua, bila kita nak bina syurga cinta, nak mekarkan kasih sayang dalam keluarga kita, kita kena bawa syurga masuk dalam rumah kita. Macam mana nak bawa syurga, dik? Apa yang ada dalam syurga? Ada keindahan-keindahan, kecantikan-kecantikan. Sebab tu isteri tak boleh mempersia-siakan untuk berdandan untuk suaminya. Begitu juga suami tak boleh ambil sambil lewa untuk berkemas-kemas, bercantik-cantik untuk isterinya. Sebagaimana kata Ibn Abbas, dia kata, aku berkemas ataupun bercantik-cantik untuk isteriku sebagaimana isteriku bercantik-cantik untukku. Dan apa lagi yang ada dalam syurga? Firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Kat dalam syurga ni tak ada perkataan-perkataan yang laba dan tak ada cakap-cakap dusta. Sebab tu kalau dalam alam rumah tangga kita selalu menuturkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang memberi motivasi, memberi perangsang kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, mereka akan rasa hidup bersama kita bagaikan hidup di alam syurga. Penting jaga lisan. Sebab wanita ni terkenal fikirannya di lidah. Dia suka tuturkan apa saja yang dia rasa. Jaga-jaga ya dek, kita takut anak kita nanti kalau kita tak jaga lidah kita, dia membesar dalam keadaan deraan psikologi. Mak asyik sebut bodoh, bahlul dekat dia, sebabkan dia rasa aku ni agaknya memang dilahirkan sebagai orang yang bodoh dan bahlul. Kesiannya. Dan akhirnya deraan psikologi ni mempengaruhi pribadi dia bila dia besar kelak. Okey,